Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua anak-anak tahun 3 wahbah? Bukan saja 3 wahbah lah, mana-mana yang melihat cikgu hari ini. Jadi tahun 3 ke tahun 4. Jadi kita hari ini nak belajar tentang mata pelajaran sains. Kita sekarang dalam mata pelajaran sains. Kita nak belajar salah satu tajuk dalam kemahiran proses sains. Jadi cikgu sebelum ni pernah terangkan, jadi kamu dalam mata pelajaran sains ni, kamu belajar kemahiran saintifik. Dalam kemahiran saintifik, dia terpecah pada 2 bahagian, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif sains. Jadi hari ini kita masih lagi dalam tajuk kemahiran proses sains. Okey. Sebelum ni kita dah belajar yang pertama memerhati, yang kedua mengelas, ketiga mengukur dan menggunakan nombor, keempat membuat inference, dan hari ini kita akan sentuh tentang tajuk meramal. Okey, membuat ramalan. Okey. Jadi ramalan ni dia kita menjangkakan sesuatu, membuat jangkaan. Meramal adalah kemahiran kita membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, kita nak tengok benda tu tak berlaku lagi, kita akan jangkakan apa yang akan terjadi. Tetapi ramalan ini bukan seperti seorang ahli nujum, Tok Bomo. Kita pusing, ambil air, kacau-kacau air, kita tengok, oh, nampak dah. Jadi dalam kemahiran proses sains dia lain. Okay, kita meramal menggunakan data-data yang sedia ada. Berdasarkan apa yang pernah berlaku sebelum tu, berdasarkan corak dan pola kejadian yang pernah terjadi sebelum tu, kita membuat ramalan kepada kejadian yang akan berlaku kemudian. Jadi kita tak boleh meramal sesuatu tanpa ada satu rujukan kepada ramalan kita tadi. Jadi dia mesti ada satu sebab. Kita ada sebab kenapa kita buat ramalan tersebut. Bukan atas hanya tekaan semata-mata. Jadi ramalan dan tekaan dia berbeza. Okey. Ramalan dia berlaku apabila kita mengkaji pola atau corak sebelumnya. Okey ya. Jadi kalau dalam kelas kamu ada murid katakan dia setiap hari Jumaat tak datang. Macam sekolah kita lah, hari Jumaat dia ada pekan Jumaat. Ada pekan Jumaat dekat jangan ni. Jadi pada hari Jumaatnya kawan kamu tu tak datang. Okey? Dan kita kaji-kaji, kita buat siasatan, dia memang suka pergi dekat pekan Jumaat tu. Jadi pada hari Khamis, kalau cikgu tanya, esok agak-agak si Polan ni datang tak? Jadi mesti ramai yang cakap, oh cikgu mesti tak datang cikgu, dia selalu pergi pekan Jumaat. Jadi hari Jumaat dia tak datang. Jadi mereka itu sedang membuat ramalan berdasarkan sifat ataupun perangai kawan kamu yang suka tak datang hari Jumaat. Jadi kalau hari Jumaat yang minggu depan pun mereka meramalkan bahawa dia tidak datang. Tapi andai katalah kawan kamu tu datang juga, si Polan tu juga hari Jumaat datang. Ada masalah tak? Tak ada masalah. Sebab dia hanya adalah satu ramalan. Jadi ramalan tu tidak semestinya tepat. Dia adalah satu jangkaan berdasarkan corak atau sejarah data-data sebelum itu kita pun buat satu ramalan. Tapi kalau tak betul, tak ada masalah. Dia bukan satu benda yang tepat, dia berdasarkan ni. Jadi orang tu pun tak boleh nak salahkan kamu lah, sebab kamu buat ramalan berdasarkan yang sebelum tu, sifat dan perangai tabiat dia yang sebelum itu. Jadi tak boleh nak marah lah. Itu kita punya ramalan. Okey. Tapi kalau dia tak pernah pun corak dia memang tiap-tiap hari datang, tiba-tiba kamu kata esok dia tak datang ya. Jadi berdasarkan apa kamu punya ramalan tersebut, sekiranya kamu dapat menyandarkan kamu punya jangkaan tu berdasarkan satu pola ataupun satu sebab, kita boleh terima lah. Tetapi kalau melihat kepada corak yang biasanya, dia memang akan datang. Jadi ramalan kamu tu agak sukar untuk diterima kerana tidak bersandarkan kepada bukti-bukti yang jelas. Okey. Itu tentang tajuk ramalan. Jadi kamu ada buku teks kat kamu? Okey. Jadi kalau kamu tengok ramalan pada muka surat ke berapa ni? Muka surat 11. Tajuk dia meramal. Kan? Kamu nampak ada
Ada murid sedang bersukaneka menggunakan terompah gergasi. Pernah main nak terompah gergasi? Terompah tu besar, boleh pakai 2-3 orang. Tapi dalam agama ni ada 2 lah, sepasang. 2 orang memakai terompah yang sama. Jadi apa soalannya? Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ini. Jadi kamu tahulah kan, kamu pun mungkin dah biasa tengok atau kamu sendiri pernah main. Kalau salah seorang tak gerak, apa yang berlaku? Dah tahu, dah dapat jangka kan? Kalau kamu tak pernah main pun, kita boleh fikir. Okey ya, sebab terompah ni perlu digerakkan kakinya secara serentak. Kalau salah satu kawan kamu tidak menggerakkan kaki, hanya kamu saja gerakkan kaki, kemungkinan besar kamu boleh jatuh. Jadi saya ramal cikgu, kalau salah seorang tak gerak, mesti depa ni akan jatuh. Macam itulah. Itu ramalan kamu secara bahasa pasar, bahasa mudahnya. Tapi sebenarnya itu kamu sedang melakukan kemahiran saintifik meramal. Okey. Jadi ramalan yang dibuat mungkin benar atau tidak benar. Macam yang cikgu cakap tadi ya. Jadi ramalan tidak seperti cikgu saya takut mungkin juga macam ni. Ya, ada pelbagai kemungkinan, tetapi berdasarkan corak sebelum-sebelum ini, apakah yang lebih memihak kepada jawapan kamu? Kemungkinan besar jatuh cikgu. Itulah ramalan kamu. Okey. Tak semestinya dia mesti jatuh. Kalau jatuh pun tak apa. Itu hanya ramalan. Okey. Ada gambar kedua. Kamu lihat ada seorang ni sedang menghias kek dia menggunakan piping bag tu. Dia buat bunga. Pandai dia buat bunga. Ada warna putih. Cuba perhatikan situasi di bawah. Okey. Apakah ramalan kamu terhadap warna krim yang seterusnya? Okey. Bunga tu dia buat krim. Krim mana? Putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Seterusnya, kamu pun boleh jawab. Sebab kita dah tahu dia punya corak. Putih, selepas putih merah, selepas merah kuning. Selepas kuning kembali putih, kemudian balik merah, balik kuning. Lepas tu putih. Gitulah. Dia punya corak tu berulang-ulang. Kita tahu dia corak tu berulang-ulang. Tapi kita kena tengok lah. Dia mesti ada data yang agak lengkap lah. Kalau dia hanya baru putih, merah, kuning, dia tanya, apakah warna seterusnya? Cikgu pun tak boleh nak ramal. Sebab dia punya corak tu belum cukup lengkap. Tapi kalau dia dah nampak corak tu dah lengkap, betul dia berulang corak yang sama, kemungkinan yang ketiga pun, set yang ketiga pun dia akan ulangannya yang sama. Okey. Jadi mudah sebenarnya soalan meramal. Okey. Meramal tidak sama dengan meneka kerana ramalan dibuat berdasarkan pemerhatian. Apa yang kita lihat, apa yang kita tengok, apa yang kita dengar dan sebagainya. Pengalaman lalu, kita dah pernah buat macam tu dan hasilnya jadi macam ni. Jadi kita pun, jawapan kamu berdasarkan pengalaman kamu. Okey, pengalaman orang tidak sama. Jadi ada mungkin jawapan antara kamu dan kawan kamu mungkin tidak sama. Kemudian data atau pola. Pola adalah data tu kita dapatkan, kemudian kita lihat kepada bagaimana perubahan daripada satu data kepada data. Data-data ni perubahan tu dipanggil corak. Corak ni kemungkinan kita tengok ada tak pengulangan. Dia berulang. Macam mana dia berulang, bagaimana? Okey, dia berulang macam ni. Sama saja. Maka kita tahu yang seterusnya kemungkinan besar akan sama seperti corak sebelumnya. Okey. Dalam buku surat 12 kamu tengok ada petir. Ini pemerhatian lah cikgu sebut ni. Kamu nampak ada kilat. Ada pokok kelapa. Pokok kelapa tu dia punya daun ni semua menghala ke sebelah satu arah. Jadi kemungkinan besar angin tu. Angin yang datang, angin kuat. Ramalkan keadaan yang akan berlaku berdasarkan gambar ini. Apakah bukti yang menyokong ramalan kamu? Jadi, kalau kamu perhatikan, kamu sendiri rasanya pernah alami lah. Kamu dengar guru, angin yang kuat, mendung, awan hitam. Jadi, sebentar lagi pasti akan berlakunya hujan. Jadi, kita ramalkan bahawa akan berlakunya hujan ataupun ribut. Okey. Apakah buktinya? Artinya, kita ambil daripada pemerhatian kamu tadilah. Angin yang kuat, terdapat kilat, awan gelap, mendung. Okey, jadi awan yang gelap tu hasil daripada titisan-titisan air, wawak air yang berkumpul terlampau banyak. Dia dah padat dah. Apabila dia terlampau banyak wawak air, dia bercantum dan terkondensasi, dia turun sebagai air. Jadi waktu dia
Awan sentiasa adalah wap air, dia wap air yang terapung. Tapi dalam keadaan yang biasa, dia masih lagi boleh menampung berat, dia terapung di atas lah. Sebab tak terlampau padat. Apabila awan ni tolak dia berkumpul satu kawasan, dia akan melindungi cahaya awan. Jadi dia akan jadi gelap sebab situ penuh dengan wap air. Dan wap air ni apabila terlampau banyak dan dia telah bercantum dengan wap-wap air yang lain, dia menjadi terlampau berat, dia akan turun sebagai air hujan. Jadi itulah penerangan secara lebih lebar lah. Kamu tak perlulah jawab macam tu. Kamu lihat, kamu kata awan gelap, mendung, kilat, angin yang kuat. Itu semua bukti-bukti untuk ramalan, untuk menyokong penyataan ataupun ramalan kamu. Jadi pada format sains, soalan sains untuk tahun 6 lah. Untuk tahun bawah-bawah pun sama. Dia format yang baru, dia banyak soalan berbentuk begitu. Untuk kamu kena menyatakan bukti-bukti yang menyokong kepada satu-satu pernyataan. Kalau kamu kata begini, apa yang berlaku, kamu menyatakan. Kemudian kamu beri bukti macam mana, apa yang membuktikan. Jadi kamu kena kaitkan lah apa yang pernah berlaku dan sebagainya, kamu kait dengan jawapan kamu. Jadi itu antara yang kamu kena boleh buat lah untuk menjawab soalan sains. Jadi soalan sains sekarang dia banyak lebih kepada kemahiran berfikir. Kamu kena fikir sikit lah, tak banyak pun, tak susah pun. Kamu fikir sikit dan kamu buat ayat, kamu tulis balik untuk nyatakan jawapan. Yang penting kamu kena yakin dengan jawapan kamu, dan kamu huraikan secara terperinci supaya pemeriksa itu faham. Cikgu-cikgu yang tanda kertas kamu faham lah kamu tulis ni. Kamu kata begini, apa dia? Mungkin jawapan kamu ada idea, kamu tahu, tetapi kamu tak dapat menulisnya pada kertas. Pada jawapan. Jadi itu yang perlu kamu latih mulai sekarang. Kamu lihat satu, kamu cuba buktikan, kamu nyatakan sebab-sebab dan sebagainya. Jadi kemahiran proses sains ni, kemahiran menggunakan akal fikiran kamu. Kamu sentiasa melihat kepada persekitaran kamu dan lihat satu, kamu persoalkan, kamu jawab sendiri. Itu salah satu latihan kepada kamu. Jadi mulai sekarang janganlah kamu tengok saja. Kamu tengok, kenapa begini? Mengapa macam ni? Apa yang menyebab macam ni? Apa bukti dia? Lihat pada tengok, kejadian ni, angin macam ni. Angin ni datang dari mana? Banyakkan bertanya. Dia akan membantu kamu untuk mengasah minda kamu. Kamu akan dapat penemuan-penemuan baru, dipanggil inquiry penemuan, berdasarkan hasil daripada pertanyaan-pertanyaan yang kamu nyatakan sendiri. Jadi kemahiran proses sains sebenarnya dia membantu. Kalau kamu gunakan konsep kemahiran proses sains, dia akan membantu kamu dalam mendapatkan jawapan. Ramalan juga boleh dibuat lebih daripada satu. Jadi kita fikir mungkin sebelum ni pengalaman kamu ada pelbagai daripada satu peristiwa tu berlaku pelbagai jawapan lah, pelbagai jawapan. Jadi kamu pun meramalkan pun kadang-kadang lebih daripada satu lah. Mungkin jawapan tu boleh lebih dari satu. Macam ni, apakah ramalan kamu terhadap pergerakan bola itu? Kalau kamu tak pernah main bola, susahlah sikit. Tak pernah tengok bola pun, jadi susah nak jawab. Tapi kamu gunakanlah kemahiran membuat inference dan sebagainya, kamu tengok membuat pemerhatian dan sebagainya, kamu cuba buat ramalan. Itu kalau kamu tak ada pengalaman lah. Jadi tendangan budak tadi mungkin sebelah kiri, belah kanan, atas, bawah, atau bola tu terkeluar daripada palang. Ada macam-macam. Kalau ikutkan kaki dan bola tu, insya-Allah lah kena. Kadang-kadang ada pergerakan kaki dan bola terlampau jauh. Jadi kita boleh meramal bahawa mungkin dia tendang pun tak kena. Itu lebih mahir lah. Jadi cikgu pernah tengok satu rancangan ni, dijemput seorang pakar stuntman. Kalau kamu kenal lah, Jackie Chan. Jackie Chan dipanggil dalam satu rancangan TV dan mereka memaparkan gambar-gambar video-video orang yang sedang melakukan stunt. Mereka stunt sendirilah kat rumah dan sebagainya, dia buat stunt. Dan dia pergerakan tu di pause sebelum perkara itu berakhir. Contohnya dia sedang membuat lompatan. Jadi semasa dia membuat lompatan tu, dia pausekan video tersebut. Dan dia minta Jackie Chan untuk meramalkan apa yang berlaku. Jadi Jackie Chan memang seorang ahli stunt, dia memang pakar dalam kemahiran kungfu dan sebagainya, mempertahankan diri, dan dia juga terlibat dalam
semua style yang dia lakonkan. Jadi dia ada banyak pengalaman. Jadi dia lihat, dia boleh teka, dia boleh ramal apa yang berlaku pada video tersebut. Sama ada budak itu berjaya mendarat dengan selamat atau terjatuh. Jadi ditunjukkan lebih kurang 5 atau 6 video dan dia dapat meramalkan semuanya dengan baik. Dia kata, dia boleh jawab, okay, murid sekian-sekian orang ni lompat tidak cukup tinggi. Bila tidak cukup tinggi, dia tidak akan sampai kepada sini dan dia akan jatuh. Macam tu contoh. Kan? Jadi bila dia memang betul. Memang betul. Jadi itu pengalaman dia membantu. Macam kita mungkin tidak ada pengalaman, kita mungkin perlu kutip data. Kutip data, masukkan dalam jadual. Dan lagi kita akan masuk dalam tajuk komunikasi. Dalam komunikasi kita melihat bagaimana kita mengutip data. Jadi kita kena kutip data, kita kaji dan kita boleh buat ramalan. Itu bagi kita yang tidak ada pengalaman lah. Jadi macam Jackie Chan tadi, dia memang pakar. Dia tengok je, dia tahu tak. Oh, ini tak boleh ni dia tak cukup ni. Dia tak, dia nak buat apa, nak lompat ni. Kalau dia nak macam ni, lepas. Tapi kalau dia nak tendang lampu ke atas tu, tak cukup. Bila dipasang memang betul. Itu kehebatan pengalaman sedia ada. Okey? Itu tajuk tentang ramalan. Okey. Seterusnya kita tengok kepada tajuk subtopik yang kedua itu berkomunikasi. Okey, berkomunikasi adalah kemahiran memberi penerangan. Cikgu lah sekarang tentang memberi penerangan. Okey, tentang tindakan, objek atau peristiwa. Kita terang tentang objek ni. Okey, ini adalah sebuah mikrofon warna merah dan sebagainya. Okey, ataupun tentang satu tindakan. Okey, sekarang cikgu nak membuat satu video tentang mata pelajaran sains. Jadi kamu dengar, itu contoh penerangan tentang tindakan. Kemudian peristiwa. Okey, semua lihat ini adalah satu kejadian ribut yang berlaku di sekian-sekian tempat. Angin bertiup dengan kencang. Itu adalah cikgu sedang menyampaikan penerangan. Jadi cikgu sedang berkomunikasi dengan kamu tentang perkara-perkara yang berlaku. Jadi kita beri penerangan ni boleh dengan menggunakan perkataan macam yang cikgu buat ni. Bercakap menggunakan perkataan lisan atau simbol grafik. Seperti, dia tak perlu bercakap, dia buat simbol. Sama ada jadual, graf, rajah atau model. Jadual, kamu boleh tengok jadual kotak macam tu, memanjang, atau jadual ke bawah. Dalam buku kamu pun ada. Contoh ini bentuk jadual. Okey, sebabnya kamu hantar buku kat cikgu. Jadi kamu hantar buku kat cikgu, macam mana cikgu nak dengar kamu cakap? Jadi kamu kena buat apa? Kamu kena lukis jadual. Jadi berdasarkan jadual tu, cikgu faham apa yang kamu nak sampaikan, maka kamu telah berjaya berkomunikasi dengan baik dengan cikgu. Kalau kamu buat jadual cikgu pun tak faham, apa benda lah kamu buat ni. Itu maksudnya kamu tidak berkomunikasi dengan baik. Okey, atau kamu buat lukis. Tadi jadual, graf. Okey, graf ada banyak bentuk graf. Nanti kamu perhatikan. Rajah lukisan yang dalam bentuk ringkas. Tu gambar rajah ringkas lah. Kita buat rajah. Lukisan lain, lukisan dia lukis dengan secara terperinci. Kalau rajah dia buat secara ringkas untuk menerangkan satu perkara saja. Macam orang tunjuk peta pergi ke rumah pengantin. Okey, tunjuk logo stesen minyak. Dia tak lukislah stesen minyak betul-betul. Dia tulis jalan. Jangan pula heran, jalan ni lurus tapi kat masa bawa kereta ada kona-kona, kona sana, kona sini. Ini lurus kenapa? Itu hanya rajah. Okey, rajah. Bila tidak ada simpang, dia lukis lurus lah. Okey, sungai sikit dah. Asal sungai ni separuh pula. La ilaha illallah. Itu rajah. Okey, rajah dibuat secara ringkas. Okey, selagi mana kita faham, itu adalah satu komunikasi yang baik. Okey, kemudian model, maksudnya kita buat benda yang lain, benda asal tu, kita buat semula dengan menggunakan bahan-bahan yang lain. Mungkin skala yang lebih kecil. Untuk kita menggantilah kita nak buat untuk menjadikan dia sebuah model lah. Satu benda yang besar kita jadikan kecil untuk kita tengok tu, itu dah jadi satu model. Okey, model kepada benda yang sebenar. Jadi kalau kamu perhatikan muka surat 13, okey, jadual dia mesti ada tajuk. Sebelah ni jadual ke bawah dia ada tajuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi atas tu mesti letakkan tajuk yang betul. Ini letakkan data-data yang tepat. Okey, ini bentuk carta palang. Ini sebuah carta. Carta palang dia ada
data sebelah atas ni dengan di sebelah bawah ni. Kita masukkan data yang betul. Kamu kena lukis yang betul lah. Kalau kamu betul 8, mesti dia punya palang ni sama tinggi dengan 8. Kalau kamu sebenarnya nak cakap 8, kamu lukis sampai ke dekat-dekat 9 tak? Jadi salah lah. Komunikasi kamu tidak tepat. Okey. Itu komunikasinya. Jadi dua saja kita belajar hari ini, iaitu meramal dan berkomunikasi. Jadi kamu nanti kamu akan kena buatlah. Cikgu akan beri latihan berdasarkan buku aktiviti dan ada beberapa gambar yang akan cikgu bagi kamu dalam grup WhatsApp ataupun dalam grup Telegram. Jadi siapa-siapa yang masih belum menyertai, belum join, belum masuk Telegram cikgu, boleh masuk Jadi Telegram cikgu tulis situ PDPR cikgu, PDPR sign cikgu Aman. Jadi cikgu masukkan semua bahan-bahan dalam tu, termasuk darjah 4, darjah 5, darjah 6, ikutlah yang mana yang cikgu ada, cikgu akan masukkan. Jadi kamu boleh tengok sendiri yang mana kamu nak tengok ataupun bahan-bahan yang kamu nak gunakan, boleh ambil dalam tu. Jadi Telegram terbuka kepada siapa-siapa saja yang nak guna. Okey, tak ada masalah. Okey. Jadi sekian saja daripada cikgu. Nanti kita akan bersambung lagi pada masa akan datang.